Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah kepada korang yang sudi tengok video kali ni, dan aku harap pada yang baru tengok, kalau boleh bantulah aku untuk support dengan subscribe, like dan share. Pada yang dah memang subscribe, pada yang dah memang support lah kan, aku harap korang dapatlah terus menerus untuk memberi sokongan kepada Faiz Cerita. Apa yang aku nak ceritakan dengan korang merupakan satu kisah misteri yang berkenaan dengan bunian. Jadi kan, aku nak tanya dengan korang lah geng. Macam aku sendiri, aku ada kekeliruan sikit tau. Di mana asal usul bunian ni, aku ada dengar cerita lah, tapi aku tak tahu betul ataupun tak. Aku harap korang dapat bantu aku untuk kongsikan lah korang punya penjelasan di ruangan komen. Betul ke bunian ni sebenarnya adalah manusia macam kita, ada berlaku satu peristiwa ataupun insiden, lepas tu entah macam mana mereka berdoa meminta keturunan mereka ni diraibkan. Itulah asal usul bunian ni. Aku tak tahulah sama ada betul ataupun tidak geng. Aku harap korang bantu aku sebab aku memang keliru. Sebab ada macam-macam penjelasan. Ada yang memberitahu bunian ini adalah merupakan jin. Tapi aku tak tahulah kan. Aku tak berani nak mengesahkan yang mana satu yang betul tentang asal usul bunian ni. Kalau korang tahu, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Jadi kisah yang aku nak kongsikan dengan korang ni, yang kisah ni agak misteri juga. Seseorang ni dia bergaul dengan bunian. Bukan bergaul je, dia macam berkawan baik dengan bunian tu. Maksudnya bila dia nak pergi jumpa bunian tu, dia boleh panggil, dia boleh seru. Sedangkan ialah macam yang kita tahu, kita nak berhadapan, nak berjumpa dengan bunian ni bukan sesenang, bukannya mudah. Tapi mengikut perkongsian ni, dia kata bunian ni sebenarnya boleh diseru. Aku rasa seram jugalah kan, sebab boleh diseru-seru ni. Tapi itulah, apa-apa pun korang kena stay tune sampai habis. Dan selebihnya nanti korang boleh nilaikan dekat ruangan komen. Korang punya pendapat korang lah. Kisah ni adalah kisah benar yang dikongsikan oleh seseorang di mana dia berinteraksi dengan bunian yang umur bunian tu 200 tahun. Pendekkan cerita geng, apa yang dikongsikan ni, katanya yang berkawan dengan bunian ni, yang bergaul dengan bunian ni, dia bagi tahu ada satu malam tu, dalam pukul 11:30 malam macam tu lah, dia mesti akan pergi ke kebun getah. Memang dia akan pergi, walaupun gelap, walaupun sunyi, tapi dia mesti pergi juga sebab dia nak jumpa dengan bunian ni. Dia cakap kenapa dia nak kena jumpa juga dengan bunian ni, sebab dia kata kalau dia tak jumpa, nanti dia takut diri dia susah dan keluarga dekat rumah, terutama anak-anak dia yang masih kecil pun susah. Macam mana pun dia kena lindungi juga keluarga dia. Aku mula-mula macam pelik juga, apa kena mengena dia nak jumpa bunian ni dengan keluarga dia kat rumah. Masa dia nak pergi jumpa bunian ni dekat kebun getah, dia ada ajak kawan dia yang nama Am. Jadi dia ajak Am ni lah pergi ikut untuk teman dia. Apa yang dia bagi tahu, dia tak takut pun nak jumpa bunian ni. Dia tak perlukan teman pun nak ajak si Am ni. Tapi dia sengaja ajak Am ni sebab dia nak Am ni tahu aktiviti dia. Lebih kurang dalam 20 minit bawa motor, dia orang pun sampailah dekat kebun getah. Sampai je dekat kebun getah tu, dia pun parkingkan motor. Lepas tu dia pun pergi dekat tepi belukar, di tepi sebatang pokok. Sebab itulah lokasi di mana dia untuk menyeru bunian tu. Apa yang dia buat, dia duduk beralaskan surat khabar dan dia ada memasang lilin. Kawan dia Am tu diam je, tak cakap apa-apa pun. Dan dia bagi tahu yang kawan baik dia Am ni bukanlah berani sangat pun. Tapi dia kata siapa lagi yang dia nak harapkan malam-malam macam ni. Jadi Am ni lah yang satu-satunya yang dia kata kawan yang boleh diharap lah untuk teman dia. Lepas tu dia pun menyeru lah, dia kata dia pejam mata dan mula memanggil nama bunian tu. Sebab dia memang nak bunian tu datang cepat sebab dia dalam keadaan yang kesusahan. Dan cara dia menyeru bunian tu, dia panggil nama bunian tu berkali-kali. Sampailah bunian tu datang. Seminit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, dia kata bunian tu tak muncul pun. Tapi walau macam mana pun, keadaan dekat kebun getah masa tu dengan sunyi, dengan gelap, memang sangat-sangat menyeramkan. Lepas 10 minit dia menyeru memanggil nama bunian tu, dia ada nampak seseorang yang muncul daripada belukar. Tapi dia tak dengar bunyi tapak kaki yang berjalan. Apa yang dia nampak, bayang-bayangan yang muncul daripada celah-celah belukar tu. Bila dia dah nampak geng, dia pun cuit peha Am tu. Dia bisik dekat Am tu, dia dah datang. Kau jangan lari, jangan cakap apa-apa, kau angguk je.
Perlahan-perlahan lah nampak jelmaan berpakaian serba putih tu muncul yang mendekati diorang ni lah. Rupa paras bunian tu berbaju putih, berjubah putih, dan dia memang seorang yang tua dan berjanggut panjang. Badan dia pula bongkok 4. Nama bunian yang dia berkawan ni, yang dipanggil, namanya Tok Zainal. Tok Zainal ni dan keluarga dia tinggal dekat dalam kebun getah. Mana kebun getah ni milik yang ni lah, yang menyeru ni. Tok Zainal ni ada mengilai sikit tau. Tapi tak tahulah bunyi macam mana. Tapi ada mengilai. Lepas tu dia tanyalah dekat yang tukang seru ni, apa tujuan cu datang? Cucu nak apa? Dia pun ceritalah dekat Tok Zainal ni kenapa dia panggil, apa masalah dia. Dia pun cerita pada pukul 10.30 malam dia tengah tengok TV dengan keluarga dia dekat rumah, dekat ruang tamu. Tiba-tiba atap rumah dia, zinc rumah dia tu dipijak-pijak dengan sangat kuat. Sampai kata peranjat satu keluarga dia. Anak-anak, isteri dia lari bertempiaran, menjerit ketakutan. Apa yang paling menakutkan sekali, yang dia cerita dekat Tok Zainal ni, dia punya zinc rumah tu dipijak-pijak. Boleh nampak daripada dalam rumah tu. Memang nampak jelas dipijak-pijak. Dia pun ambil lampu torchlight, lampu picit tu, untuk tengoklah apa yang ada dekat atas zinc tu. Dia nampak ada satu lembaga berselubung kain putih dekat atas tu, tengah berdiri dan rambutnya panjang mengerbang menutup muka. Dia pun berdetik dalam hati dia dah nampak. Dia cakap, oh ini kerja kau rupanya je, kau tunggu kejap. Ambil dia memakai hamun lembaga yang dia nampak dekat atas zinc tu. Dia ambil batu, dia baling-baling dekat lembaga tu. Batu besar ke, batu kecil ke, dia ambil, dia baling. Lembaga yang dia nampak tu berterbangan lah, lari berterbangan dekat tepi rumah dia. Sambil berterbangan tu, lembaga tu boleh mengilai pula. Korang tahulah apa kan lembaga tu. Dia dah memang tak tahan sangat dalam keadaan yang kelam kabut tu. Dia masuk dalam rumah, dia siap-siap lah pakai baju apa semua. Dia pun pecut lah motosikal dia pergi dekat rumah Am ni. Nak ambil Am ni lah untuk berjumpa dengan Tok Zainal ni lah. Dia dah cerita semua masalah yang dia hadapi ni dekat Tok Zainal yang bunian ni. Dia tanya dekat Tok Zainal tu, Tok, kenapa Pontianak ni ganggu rumah saya? Kenapa dia mengganggu keluarga saya? Tok Zainal ni bagi tahu dia, sebenarnya dia nak masuk rumah kamu, tapi tak boleh kerana ada yang menjaga. Tok Zainal tu macam menenangkan dia. Lepas tu Tok Zainal tu bagi tahulah dekat dia yang Pontianak tu takkan datang kacau lagi dekat rumah dia. Dia rasa lega lah bila Tok Zainal yang bunian ni dah cakap macam tu. Selesai semua, Tok Zainal ni pun iring yang Dini ni dengan kawan dia Am tu keluar daripada kebun getah tu lah, ke motosikal. Dan lepas tu diorang pun balik lah. Malam yang berikutnya memang dah tak ada gangguan tu lagi. Memang rumah dia tu dah tak ada gangguan, dia pijak-pijak zinc lagi. Keluarga dia pun rasa macam tenang. Memang tak ada gangguan dah. Dan ada juga yang tertanya-tanya kepada dia, siapa sebenarnya Tok Zainal ni? Tok Zainal ni adalah merupakan makhluk alam gaib yang tinggal lah di dalam kebun getah dia ni. Pada mulanya dia cakap dia tak percaya pun. Ada juga mak ayah dia bagi tahu, tapi dia memang tak percaya. Tapi ada satu hari tu waktu dia tengah menuri getah, tiba-tiba dia dengar ada orang panggil nama dia tau. Lepas tu dia ada bau masakan, macam bau kari, bau macam goreng pisang, bau masakan lah. Akhirnya dia pun terpaksa percaya jugalah sebab dia dah lalui kan benda macam tu. Rupa-rupanya isteri dia pun lalui hal yang sama waktu tengah menuri getah dekat kebun tu. Orang-orang di sekeliling dia memberitahu pada dia lah yang bunian ni boleh dipanggil. Jadi dia pun ikutlah apa yang dicadangkan tu. Kali pertama dia pergi, ada satu malam tu dia memang ajak Am ni untuk teman dia. Kali pertama lah dia nak cuba untuk memanggil bunian ni dengan cara ataupun kaedah yang dicadangkan tu. Waktu dia sampai dekat kebun getah tu, ada satu hari tu waktu pertama kali dia nak memanggil bunian ni, dia dengan Am ni duduk rapat-rapat, lepas tu pasang lilin tau. Dia pun memanggil lah bunian tu, tapi tak tahulah cara dia panggil macam mana sebab dia tak nyatakan. Tapi dia memanggil lah. Apa yang dia beritahu, antara ayat yang digunakan dia macam panggil. Lepas tu dia kata kalau kau wujud, kalau kau benar-benar ada, kau munculkan diri kau. Lama jugalah dia panggil. Dan masa tu bukan dia ajak Am ni je, ada lagi beberapa orang kawan yang lain-lain dah balik dah. Tinggal dia dengan Am ni je yang menunggu. Sebab dah hampir 30 minit memanggil tak muncul-muncul, jadi ada yang tak sanggup nak tunggu dan baliklah. Dan selepas 30 minit macam tu nak dekat 1 jam, tiba-tiba dia nampak ada satu lembaga yang seorang tua berbongkok, berjubah putih muncul. Yang masa tu memang berjalan ke arah diorang ni. Waktu tu dia kata, waktu dia nampak tu memang rasa nak lari dah, nak lari lintang pukang dah. Tapi dia cakap dah tunggu lama dan ini peluang. Kalau lari dia rasa macam rugilah. Sebab dia kata bukan senang nak jumpa bunian. Itulah yang aku kongsikan dengan korang tadi guys. Bunian ni bukan senang kita nak jumpa. Memang susah. Korang pun tahu kan,
Tapi untuk kisah ni aku pun tak tahu kisah ni kisah benar ataupun tidak, tapi apa yang dikongsikan ni mengikut pengalaman dia lah, yang di mana Bunian ni dia boleh panggil macam ni dan boleh berkawan dengan Bunian yang namanya Tok Zainal ni. Bunian ni, Tok Zainal ni dah jumpa dengan diorang bawa kali pertama, dah perkenalan dengan diorang ni. Ayat pertama yang Tok Zainal ni tanya diorang, "Ada apa cu? Ada apa panggil Datuk?" Dia cakap waktu tu memang tak tahan sangat, menggigil satu badan dia, memang dia nak lari, memang dia tak tahan. Tapi dalam keadaan yang dia takut-takut tu, dia kuatkan diri untuk bercakap lah dengan Tok Zainal ni. Dia kata, "Tak ada apa-apa Tok, saya cuma nak berkenalan dengan Tok je." Lepas tu dia tanyalah dekat Bunian tu, yelah Tok Zainal ni lah kan, kali pertama dia tanya, "Atuk nama apa?" Dia pun jawab lah, "Nama aku Zainal, panggil aja Tok Zainal." Mengikut perkongsian dia, kata Tok Zainal yang Bunian ni memberitahu, bukan rumah dia je yang ada dalam kebun getah tu. Malah ada 2-3 buah rumah lagi yang ada dekat dalam kebun getah tu. Apa yang dia ceritakan, Tok Zainal ni bagi tahu ialah umur Tok Zainal tu 200 tahun yang dari alam Bunian ni, dan setiap malam apa yang Tok Zainal dia bagi tahu, dia akan mengajar budak mengaji. Dan dia bagi tahulah kalau nak jumpa dengan dia, jangan jumpa awal sangat sebab dia ajar budak-budak mengaji. Sejak daripada tu, lepas dia dah berkenalan, memang setiap kali dia katalah dia ada masalah, dia ada kesusahan dia mesti datang jumpa Tok Zainal ni dekat kebun getah tu. Tapi bukanlah selalu sangat dia pergi, dia kata dalam 2 atau 3 tahun sekali lah baru dia akan pergi jumpa sekiranya dia ada macam masalah ataupun kesulitan lah yang dia nak minta tolong. Bila dia dah biasa jumpa dengan Tok Zainal ni, kira macam dah berkawan kan, dia kata dia pernah lah cuba macam bergurau nak minta nombor ekor dekat Tok Zainal ni. Lepas tu apa yang Tok Zainal dia beritahu, "Kamu jangan nak buat kerja haram. Kalau tak ada duit, kamu kena kerja." Lepas tu dia pun cakap lah dalam hati, marah betul Tok Zainal ni. Dalam hatilah dia cakap macam tu. Dalam kisah yang aku kongsikan dengan korang ni, apakah korang punya penilaian tentang kisah Bunian ni? Dan kalau korang tahu asal-usul Bunian ni sebenarnya macam mana, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Dan aku nak tanya jugalah, pada pandangan korang lah, Tok Zainal ni sebenarnya apa? Adakah dia Bunian ataupun makhluk lain ke? Korang rasa macam mana? Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni guys. Aku harap korang dapat stay tune sampai habis, dan aku harap jugalah korang sudi untuk kongsikan korang punya penjelasan, ataupun kalau korang ada info-info yang menarik tentang Bunian ni, korang boleh komen lah. Sebab macam aku sendiri memang aku nak tahu asal-usul Bunian ni, sebab aku dapat penjelasan yang banyak sangat. Ada yang cakap Bunian ni sebenarnya adalah manusia, dan ada satu insiden tu yang berlaku di mana ada hal lah yang berlaku, dan entah macam mana dia dan keturunan dia kita tak boleh nampak dengan mata kasar, digaibkan. Ada juga yang cakap adalah jin, dan aku tak tahu. Dan aku harap sangatlah korang yang tengah tengok ni tolonglah bagi perkongsian. Kalau korang ada penjelasan yang baik, korang boleh komen lah dekat ruangan komen di bawah. Apa-apa pun kisah yang aku kongsikan ni adalah merupakan perkongsian di mana aku ada dapat daripada satu sumber, yang di sumber itulah yang si pekongsi ini kongsikan cerita dia dan pengalaman dia ni. Benar ataupun tidak, itu tidak dapat aku mengesahkan lah. Aku cuma sampaikan, kongsikan kepada korang untuk kita sama-sama nilaikan. Jadi itu sahaja geng. Aku harap korang dapat terus untuk support Faiz cerita, dan pada yang belum subscribe, aku harap korang tolonglah, bantulah aku untuk support dengan subscribe, like dan share. Segala kekurangan dan kelemahan aku betul-betul minta maaf banyak-banyak geng, tapi aku akan cuba perbaiki untuk tatapan korang yang tengah tengok ni. Jangan lupa untuk tengok juga video-video yang lain, support untuk tengok video-video yang lain. Kita jumpa geng dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.